Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, begitulah kalau kita tengok para alim ulama. Dan saya ada banyak kisah yang saya rasa macam takjub, kagum bagaimana kesan istighfar. Subhanallah, kalau kata ustazah saya istighfar sebab mengharapkan masalah saya selesai, boleh ke? Saya kata tak salah. Tak salah istighfar mengharapkan supaya masalah yang Allah uji ni selesai. Yang menjadi masalah apabila semata-mata tujuan itu yang jadi masalah. Subhanallah. Ada yang wanita datang, dia kata, ustazah saya dah istighfar 1000 kali tapi masalah tak settle. Ustazah saya bukan 1000 kali, saya buat 5000 kali ustazah, tapi tak settle pun masalah saya. Kenapa ustazah? Tanya kan soalan. Dan minta maaf, saya bukanlah jawab nak peli, bukan niat nak peli, niat nak bantu betul-betul dia. Yang bertanya ni dalam keadaan tidak tutup aurat sempurna. Lalu saya tanya dia balik, minta maaf puan yang kecil hati, puan dah banyak istighfar, banyak daripada saya. Subhanallah, bukan senang. Ya ustazah saya buat 5000, lepas solat saya buat 1000. Sebab saya dengar camat ustazah kata cerita-cerita sekian-sekian istighfar. Saya buat ustazah. Saya tanya dia, puan faham tak istighfar? Istighfar ialah istighfar astaghfirullah. Puan faham tak maksud istighfar? Maksud istighfar mohon ampun dengan Allah. Betul ustazah? Betul, kita mohon ampun dengan Allah. Okey. Saya tanya dia lagi, kalau puan buat salah, contohnya dengan suami, puan minta maafkan dengan suami. Ya, saya minta maaf. Lepas tu puan apa? Saya tak ulang lagi lah. Kalau kesalahan tu memang besar, saya takkan ulang. Jadi istighfar ini bukan sekadar lidah astagfirullah. Kita mohon ampun dengan Allah pada lidah, buktikan dengan perbuatan. Kalau kita minta maaf dengan, contohnya dengan mak ayah kita buat salah, kita pun tinggalkan apa yang mak ayah tak suka. Minta maaf, mak, minta maaf, saya takkan ulang lagi. Itu baru minta maaf betul-betul. Tapi kalau baru lepas minta maaf, lepas tu buat lagi, itu permainkan minta maaf. Lama-lama mak kita pun kata, kau tak payahlah nak minta maaf dengan mak. Lepas kau minta maaf, kau ulang lagi. Kau betul-betul tak nyesal sebenarnya. Contoh. Allahu Akbar. Tapi Allah Maha Pengampun. Kadang-kadang kita istighfar main-main, Allah sangat besar pengampunan dia, sahabat-sahabat ni Allah sekalian. Saya kata, kalau puan faham tentang istighfar, bukan pada lidah saja puan. Dia mesti dibuktikan dengan perbuatan. Itu disebut oleh Nabi SAW. Laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan hanya omongan kosong. Walakin ma wukira fi qalbi wa sadaqahu amaluhu. Tetapi apa yang diikrarkan di hati, nekat minta ampun dengan Allah, wa sadaqahu amaluhu, dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan tu menjadi pembuktian. Masya Allah. Jadi apa maksud ustazah nak sampaikan apa? Puan memang mahu ampun dengan Allah, tapi di waktu yang sama puan bermaksiat dengan Allah. Puan betul-betul tak sebenarnya mahu ampun dengan Allah? Maksud ustazah, minta maaf pakaian puan tak macam puan mahu ampun dengan Allah. Puan masih pakai pakaian ketat, puan masih pakai tudung singkat. Ini bukan judge, saya bukan judge puan. Saya kata cakap nak susun ayat tu takut orang kecil hati. Saya bukan nak judge puan, cuma puan dah jumpa dengan saya ikhtiar, puan kata masalah tak selesai lagi. Mungkin puan bukan betul-betul minta ampun dengan Allah. Bukan betul-betul. Puan mohon ampun mungkin dengan niat paling utama sebab mengharapkan masalah selesai. Jadi, ini bukan udang di sebalik mi dah. Memang udang jelas-jelas. Mi pula duduk sebalik udang. Soalannya macam tu lah. Subhanallah. Salah ke ustazah saya istighfar sebab mengharapkan masalah saya selesai? Allah akan penyelesaikan. Tak salah. Tak salah. Tetapi alangkah baiknya kita meminta dengan Allah, mengharapkan masalah kita selesai dalam keadaan kita mengakui hakikat diri kita ini berdosa, kita lemah, dan kita betul-betul menghinakan diri, memohon ampun dengan Allah, dan kita buktikan kesungguhan minta ampun tu dengan perbuatan kita. Dia kata, ustazah, saya jelaskan lagi supaya tak sakit hati. Dia tak kecil hati. Saya kata macam, ustazah, saya akan cuba ustazah. Sebab patutlah saya rasa macam istighfar tu lama-lama saya tak rasa manis. Saya rasa macam, lama saya rasa macam nonsen. Habis 1000 tapi tak rasa apa-apa. Tuan, saya kata, puan, syaitan pun boleh istighfar. Bahkan syaitan kan, jin rasuk manusia pun boleh baca Al-Quran. Jadi kita tahu kok kita ni di kalangan yang mempermainkan istighfar. Saya takut juga nak sebut ayat ni, tetapi itulah hati saya nak sampaikan. Kalau kita mohon istighfar dengan Allah disertai dengan rasa menyesal. Ini kita masuk bab taubat ni. Rasa menyesal, dan antara ciri-ciri istighfarnya diterima oleh Allah, dia mula meninggalkan maksiat. Subhanallah.
Apa itu maksiat? Maksiat apa-apa yang dilarang oleh Allah, itulah maksiat. Bukannya peluk-peluk, bukan mahram, peluk-peluk laki perempuan maksiat. Bukan hanya maksiat itu ni. Apa-apa larangan Allah dibuat itu maksiat. Mengumpat itu maksiat. Mengeji itu maksiat. Dedah aurat itu maksiat. Pegang tangan ajnabi itu maksiat. Apa-apa bentuk kita buat, apa larang Allah kita buat itu maksiat. Saya kata, puan cuba ya, puan cuba. InsyaAllah Ustazah, saya akan baiki diri saya akan baiki diri saya. Subhanallah, tuan-puan yang berdoa sekalian, tak lama, dalam berapa lama jumpa Ustazah, subhanallah, manisnya Ustazah, manis sangat. Manis sangat istighfar yang saya sebut sekarang, walaupun tak capai 1000. Kadang dalam keadaan 10 tu saya dah nangis dah. Astagfirullah. Sebab saya mula faham, erti istighfar ni adalah kita macam menyesali. Dan sekarang ni bila saya istighfar, saya bayangkan dosa saya, ya Allah banyak Ustazah, bertahun-tahun saya dedah aurat. Allah ampunkan tak saya? Saya istighfar Ustazah, saya bayangkan banyaknya dosa saya dengan anak, dosa saya dengan adik-beradik, menyakiti, saya ego dengan adik-beradik. Kadang saya sound dia orang, dosa saya kata Ustazah, saya betul-betul macam merasai kemanisan dan nikmat mengucapkan kalimah istighfar. Lepas tu saya kata, macam mana keadaan puan sekarang? Dia kata, Ustazah, sebenarnya masalah utama saya bukan masalah tu. Maksud puan, masalah tu bukanlah settle sangat Ustazah, tapi hati saya makin kuat dan masalah tu macam settle. Subhanallah. Masa tu saya dapat ilmu baru. Saya kata, rupanya kadang-kadang bukan masalah is masalah. Problem is not problem. Macam tu. Masalah masih lagi tak settle, tetapi hati dah semakin kuat, masalah bukan masalah lagi dah. Dia kata, Ustazah, kalau dulu saya ni masalah kecil jadi besar, saya susah nak redha, memberontak dengan Allah. Entahlah Ustazah, hati saya macam keras. Sikit-sikit nak salahkan orang, sikit-sikit macam ni. Subhanallah, rupanya masalah yang saya anggap masalah tu bukanlah masalah. Masalah yang besar dah diri saya ni, yang sombong dengan Allah, yang tak mengakui dosa, yang istighfar dan merasakan bahawasanya istighfar saya diterima oleh Allah. Sebab itu, Masya Allah, bila sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila para ahli ulama melihat apa jua masalah, kan, tapi para ahli ulama menyarankan untuk istighfar. Subhanallah, bukan istighfar sajalah, disusuli jaga solat, jaga aurat, semua mesti kena taubatan nasuha.